Bagi bahagian yang kedua ini, saya akan menerangkan 3 lagi langkah penting bagi melaksanakan clash analysis. Iaitu yang pertama, bagaimana untuk kita import template clash test. Yang kedua, kemaskini atau pindah template clash test. Dan yang ketiga, bagaimana untuk kita run clash test. Input bagi aktiviti ini adalah model koordinasi, manakala output bagi proses ini adalah senarai keputusan clash test. Bagi aktiviti yang pertama, iaitu import template clash test, caranya pertama sekali kita perlu buka clash detective dockable window yang berada di sebelah kiri ini. Seterusnya kita perlu klik butang import clash test. Kita perlu cari template tersebut dalam folder yang berkaitan mengikut masing-masing punya komputer. Okey, dan selanjutnya kita akan pilih template clash test bagi clash yang akan kita laksanakan. Bagi tujuan latihan, saya akan menunjukkan bagaimana untuk melaksanakan clash analysis bagi disiplin arkitek dan disiplin struktur. So kita akan pilih template arkitek with struktur dan klik open. Selanjutnya, kita perlu mengemaskini atau pindah template clash test. Bagaimanakah metod caranya? Okey, pertama sekali kita perlu gunakan sets dan finds item dockable window. Sets dockable window berada di sebelah kiri, kita perlu pinkan, dan manakala find item dockable window berada di sebelah bawah, kita pinkan. Okey, seterusnya anda perlu untuk sesuaikan view yang anda rasa sesuai mengikut kesesaan masing-masing lah. Okey, seterusnya kita perlu pastikan setiap sets dalam template clash test berada dalam carian fail dan aras yang betul. Okey, cara dia first kali kita perlu buka semua set yang ada. Okey, untuk yang pertama kita klik kepada casework. Okey, dalam case ini, kalau kita tengok casework ni berada dalam disiplin arkitek. So, kita akan teruskan pencarian find all dengan menggunakan find all find items. Okey, kita klik find all dan kita right click dekat casework dan klik update. Dan seterusnya kita akan klik hide untuk kita tutup komponen yang kita telah buat pencarian. Selanjutnya, proses yang sama kita perlu ulang kepada semua komponen baik mengikut disiplin lah. Begitu juga dengan struktur. Jadi sama-sama kita boleh praktikkan dan ikut cara yang saya buat ya. Okey, bagi contoh kolom ni, maknanya bila kita buat find all, item tersebut tidak ada. Jadi kita kita perlu padam lah bagi mengelakkan item yang tidak berkaitan ni tidak mengganggu proses untuk kita laksanakan clash analysis. Jadi right click dan klik delete. Seterusnya kita akan laksanakan wall. Pastikan kita buat semakan jugalah pada file dan juga value dekat sebelah kanan inilah. Kategori item, name, condition dan value yang berkaitan ni adalah sama seperti apa yang berada dalam sets yang berkaitan. Sebab kadang-kadang apabila kita tersilap klik boleh menyebabkan value tu bertukar. Okay, find all. Okay, dalam kes ni pun ini tak ada. Proses ini memang perlu dilaksanakan secara berhati-hati bagi memastikan tiada kesilapan yang kita buat lah. Sebab ia akan mempengaruhi kita punya proses clash test nanti. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan terlupa bahagian mana yang kita dah update dan mana belum,
apabila tuan-tuan klik kepada floor ni, kita akan dapati bahawa file yang dia ambil untuk buat pencarian adalah arkitek. So maknanya file ni telah kita kemas kini. Berbanding dengan furniture ni, kalau kita tengok dia masih lagi select dua-dua discipline, yang mana furniture ni actually patutnya menggunakan file arkitek saja. Okey. Proses ini perlulah dilaksanakan sehingga habislah bagi setiap disiplin. Okey, kita teruskan dulu. Tuan-tuan boleh teruskan. Proses ni agak panjang, tapi anda perlu buat secara berhati-hati lah, bagi memastikan tiada kesilapan yang berlaku. Dan selepas kita update, kita perlu hide kan, find all. Kalau kita tengok sini, komponen-komponen arkitek yang telah kita kemas kini, kita dah boleh tutup lah. Dan Windows arkitek, find all, update, dan kita hide kan. Okey, seterusnya kita akan buat kemas kini sets bagi komponen struktur pula. Proses yang sama, tapi kita akan pilih komponen daripada model struktur. Find all, update, atau kita hide kan, generate model, find all. Ok, bila tak ada, kita akan padam, delete, structure column, find all, update, hide kan, structure foundation, find all, update,
hidekan. Okay, kita perlu pastikan bahawa file yang diambil ni adalah file yang betul lah. Contohnya kalau kata untuk structure, kita perlu ambil daripada model structure sajalah. Okay, update, kita akan hidekan. Dan wall, find all, tak ada, kita akan delete. Okey, kalau kita tengok dekat sini, setelah semua set yang telah dikemaskini dan kita telah hidekan, kita akan dapati terdapat beberapa komponen yang masih belum ditutup lah. Okey, salah satu lagi cara dia, kita boleh klik sini. Takut kita kata ada yang kita dah tetapkan set tapi kita tak tutup tadi, kita boleh hidekan dulu. Okey, macam kes ni tadi, kalau kita tengok floor tadi, kita terlupa. Okey, seterusnya ini adalah begitu juga dengan struktur lah. Maknanya kita boleh right click, kita akan hidekan. Okey, so ini adalah komponen-komponen dalam model yang masih lagi belum mempunyai sets. Jadi kita perlu semak model ini, item ni berada pada kategori mana, dan kita perlu kemaskinikan kita punya set ni lah. Okey, selanjutnya cara dia mudah saja. Pertama sekali, macam mana untuk kita semak komponen tersebut. First sekali, kita perlu select komponen tersebut, dan kita perlu buka selection tree dockable window di sebelah kiri ni, dan kita pinkan. Kalau kita tengok sini, item ni berada adalah item runs ataupun non-monolithic runs. Runs ni sebenarnya merupakan salah satu komponen yang berada dalam kategori stairs. First kali kita tengok item ni adalah kepunyaan disiplin architect dan berada dalam kategori runs ni berada dalam kategori stairs. Ini adalah amat penting bagi semua koordinator untuk memahami komponen-komponen yang berkaitan, dan juga dia berada dalam kategori mana. Okey, bagi tujuan untuk kita perbaikilah ataupun kita tambah baik dari segi find item punya definition kat sini ya. Okey, seterusnya kita akan buka balik item stairs, right click, dan kita showkan dia. Okey, di sini kita akan tambah definition bagi stairs ni, sebab kalau ikutkan sebelum ni set bagi stairs ni dia hanya ambil value stairs saja. Maksudnya dia tidak ambil kira dari segi runs. Okey, cara dia begitu mudah. Mula-mula anda perlu tambah dekat bawah ni. Pastikan ini adalah set stairs klik sini. Okey, lepas dah okey, dan kita tengok betul model yang betul, dan sini pun definition adalah stairs saja. So cara untuk tambah, kita perlu tambah item, pilih item, name, kita ambil all condition ni equal, dan kita perlu tambah dekat sini runs, R-U-N-S, runs. Okey, seterusnya kita perlu right click pada item yang kita tambah yang kedua ni, dan letakkan sebagai all condition, sebagai syarat tambahan lah, bagi tujuan untuk takrifan bagi sets stairs. So selepas ini, apabila kita tekan find all, dia akan cari item yang punya value stairs ataupun runs sebagai definition dalam kategori stairs. Okey, seterusnya kita klik ni, kita akan klik find all. Kalau kita tengok sini, nampak dia dah select semua. So cara nak update sama, kita right click dekat stairs dan kita klik update. Okey, selepas itu kita hidekan. Okey, seterusnya kita tengok apa yang tertinggal ni. Adakah komponen ataupun elemen yang tertinggal ni akan mempengaruhi proses clash analysis kita ataupun tidak. Sekiranya ia tidak mengganggu dan tiada keperluan untuk jadikan sets, so kita tidak perlulah, kita boleh abaikan je lah dan hide je lah. Kalau kita tengok sini, ini adalah rooms. Okey, rooms ni memang tidak digunakan lah untuk bagi tujuan analisis. Kita hide. Okey, kita klik sini lagi. Ini pun rooms. Okey, so yang ni pun tak perlu lagi, kita hidekan juga.
Okey, kalau kita tengok sel kasar macam dah kosong. Dan kita pergi kat select ni, kita buat select box, kita nak cross check lagi. Ada tak item-item yang tertinggal? Okey, kalau kita tengok sini masih ada lagi item yang tertinggal, tapi ini semua adalah center line yang mana tidak akan mempengaruhi proses untuk kita laksanakan clash analysis. So kita right click dan kita boleh abaikan lah. Okey, maksudnya kita boleh abaikan lah yang ni, mana ataupun kita boleh hide kan untuk pastikan okey. So saya rasa dah tak ada apa dah. So setelah kita dah make sure semua item-item yang perlu diletakkan definisi sets tu, kita dah selesaikannya dan kita dah cari dan juga tentukan sets yang berkaitan. Seterusnya kita dah selesailah proses untuk kemaskini sets yang telah kita laksanakan. Okey, sebelum kita langkah seterusnya, sebelum kita laksanakan clash analysis, kita perlu unhide all, kerana salah satu orang kata apa, tips and tricks lah bagi memastikan bahawa bila kita laksanakan clash dan dapat Navisworks dapat kenal pasti semua clash yang berkaitan tu, kita perlu unhide all. Jadi kalau kata kita masih lagi ada komponen yang ataupun set yang berada dalam keadaan hide, so semasa proses kita laksanakan clash analysis ni, dia takkan dapat detect lah. Okey, ini penting lah untuk kita pastikan, sebab kalau kata ada submission daripada koordinator, maknanya takutlah orang tu saja dia nak reduce kan bilangan clash, dia hide kan, so dia run clash. So dalam report tu clash yang dikenal pasti lebih sikit kan, rupanya dia hide kan komponen tersebut. Okey, seterusnya kita akan laksanakan kita akan run clash test. Okey, seterusnya yang ni kita boleh tutup dengan unpin kan dia, dan kita boleh buka clash detective. Okey, kita pin kan clash detective. Okey, bagi setiap case ni anda perlu semak, sebab kita perlu pastikan bahawa setting dekat sini adalah betul lah, sebab kalau tidak nanti kita akan hadapi masalah-masalah yang kita tak nak ni lah. Okey, contohnya kalau kita tengok sini, kenapa berlakunya ada tanda seru ni adalah disebabkan tiada set tersebut. Contoh dia kalau kita tengok sini, set dia tak ada sini. So yang ni kita boleh padam lah, right click, kita just delete je lah. Maknanya sebab yang ni tak terlibat. Yang ni pun, tapi anda perlu berhati-hati lah supaya kita tak salah padam lah. Sebab ini boleh menyebabkan nanti ada clash test yang sepatutnya kita buat, tapi kita dah terpadam. Kita delete dulu. Okey, kalau semua dah, sekejap kita pergi right click, delete. Okey, kalau semua dah ada, so kita perlu buat semakan lah, terutama untuk yang hazy ni dulu. Dalam sampel ni saya akan tunjukkan untuk hard clash sahaja dahulu. Okey, antara step yang paling penting sekali, anda perlu pastikan first kita klik ceiling hazy hard clash. Okey, ceiling versus structure column. Kita perlu tengoklah ceiling, structure column. Lepas tu type dia adalah hard dan tolerance dia adalah 1mm. Yang ni bergantung kepada justifikasi dan juga kita punya interpretasi lah. Kalau kata perlu 1mm, mungkin kalau kata komponen tu perlu 10mm, dan kita tetapkan dia sebagai 10mm. Okey, so dekat sini yang ni antara step yang paling penting lah. Anda perlu klik tick kepada composite object clashing ni bagi mengelakkan clash tersebut dikira sebagai berasingan bagi item yang mempunyai lapisan yang berbeza. Kalau kata item tu ada 3 lapisan, dia akan jadi 3 clash yang berbeza, disebabkan kalau kata kita tak tetapkan dia sebagai composite object clashing. Okey, dan proses ini anda perlu buat secara manual, disebabkan oleh template yang kita buat ni memang dia tak boleh save auto tick bagi composite object clashing ni lah. So kita perlu buat sesuatu dulu. Okey, sambil tu kita semak, maksudnya pastikan bahawa contoh dia door versus structure framing, door, set door dengan structure framing. Okey, yang ni pun sama, kita pastikan dia ni lah.
tak, dia akan jadi efek kepada kita punya ni. Anda boleh kecilkan atau besarkan untuk yang ni, macam ni lah. Okay, sampai dia keluar tengah ni. Okay, composite object, dan kita akan teruskan sampai semua yang berkaitan lah ya. Okay, sebenarnya apabila kita dah buat sediakan template ni, secara tak langsung ia dah sangat memudahkan lah proses untuk kita laksanakan clash analysis. Namun begitu, suka untuk saya ingatkan lah bahawa template dan juga clash test yang ada ni adalah sebagai mungkin panduan utama, tapi anda masih lagi perlu mengetahui dan kenal pastilah semua test clash test yang perlu dilaksanakan lah, terutama bagi item-item yang mempunyai special item lah, terutama bagi projek-projek hospital ataupun untuk hard clash, maknanya proses dia macam tu je. Namun begitu, untuk proses soft clash, kita perlu kenal pasti mengikut kes dan keperluan lah. Okey, kalau kata yang praset ni, kita boleh tuan-tuan boleh ikut je. Maknanya kalau kata nak buat, kita letak ni je lah. Okey, yang ni sebab because of dengan jarak sebab soft clash ni dia sebenarnya adalah clearance. Dia maknanya berapa tolerance clearance yang ruang kelegaan yang kita benarkan. Contoh dia kalau kata antara tangki dengan wall. Maksudnya kalau kata bagi tujuan pelaksanaan penyelenggaraan, tangki dia tak boleh terlampau rapat dengan dinding. Jadi maknanya kalau kata orang nak masuk senggara tu tak muat, tak boleh nak masuk kan. Jadi maknanya kita perlu tetapkan mengikut ruang kelegaan yang telah yang sewajarnya lah, biasa sama ada 2 kaki ataupun 750 mm. Yang tu kita akan tentukan kat tepi ni lah, maknanya seperti mana sini lah. Cuma types ni kita akan tetapkan dia as a clearance. Okey, setelah semua telah dikemas kini dan juga kita punya dah confirm, maknanya sets yang berkaitan kita dah buat, seterusnya kita akan run update all dengan satu button ni. Maknanya kita boleh selesaikan kita punya ni lah. Okey, update all. Okey, so untuk fasa yang pertama, anda telah secara umumnya anda telah melaksanakan clash hard clash lah, analisis bagi komponen berkaitan. Okey, selanjutnya kita klik sini untuk susun mengikut bilangan clash yang ada. Kalau kita tengok sini, kat sini yang paling banyak sekali adalah hard clash bagi roof versus structure column. Okey, setakat ni video untuk bahagian yang kedua ni, sehingga anda laksanakan untuk run clash. Untuk video selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana untuk kita buat interpretasi dan juga untuk kita tengok result bagi setiap clash yang berlaku. Okey, kalau kita tengok sini nampak ni dia dah identify dah. Okey, so bertemu lagi dalam video yang selanjutnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.